Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah harap semuanya sihat, gembira untuk hari ini dan hari yang seterusnya. Tada! Okey, bagaimana gembiranya Ustazah untuk menghasilkan bahan BBM mengajar untuk anda semua? Ustazah harap awak pun gembira menerima bahan pengajaran dan tugasan untuk hari ini. Okey. Seterusnya kita mulakan pendidikan akhlak darjah 6, iaitu kita akan mulakan dengan pelajaran yang pertama, pelajaran 1 yang bertajuk ilmu akhlak. Okey, tajuk ini pendidikan akhlak darjah 6, ilmu akhlak akan disampaikan oleh Ustazah Nurlihana binti Hani daripada Sekolah Agama Bandar Penawar. Okey, baiklah mari kita mulakan. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa penerang hati dan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, mari kita mulakan. Pengertian akhlak. Apakah maksud akhlak? Apakah dia pengertian akhlak? Kita dah belajar akhlak daripada darjah 1 hingga darjah 5. Okey, hari ini kita akan belajar apakah dia pengertian akhlak. Menurut bahasa ialah perkataan akhlak adalah kata jamak bagi hulukun. Okey, ini dia. Hulukun yang bererti perangai yang pertama. Yang kedua, tingkah laku ataupun tabiat. Tabiat, perkara yang semula jadi. Okey, akhlak dari segi bahasa ialah perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Okey, seterusnya pengertian akhlak dari segi istilah. Apakah dia pengertian akhlak dari segi istilah? Okey, mari kita lihat. Okey, pengertian akhlak dari segi istilah ialah suatu keadaan yang terdapat dalam jiwa yang menghasilkan tingkah laku dengan mudah tanpa perlukan proses pemikiran dan penelitian. Maksudnya dekat sini ialah akhlak ni sesuatu yang berada dalam jiwa kita, dalam hati kita dan dia menjadikan tingkah laku kita, perangai kita tanpa kita perlu berfikir. Ianya berlaku dengan secara semula jadi. Okey, bermakna dekat sini apabila perbuatan atau tingkah laku yang terhasil itu baik dan terpuji, maka ianya akan dipanggil dengan sifat apa? Sifat mulia iaitu mahmudah. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang buruk, maka dinamakan dia sebagai akhlak yang tercela iaitu mazmumah. Okey, mahmudah, akhlak mulia, akhlak yang tercela ialah mazmumah. Okey, seterusnya. Sumber ilmu akhlak. Dari mana sumber ilmu akhlak ni kita dapat? Okey, baiklah sumber ilmu akhlak ini ambilnya kita dapat daripada mana? Yang pertama ialah Al-Quran. Ini dia Al-Quran yang pertama. Yang kedua, As-Sunnah. Okey, yang ketiga, Ijma'. Dan yang keempat, Qiyas. Okey, Qiyas. Okey, Al-Quran, apa dia Al-Quran? Al-Quran, okey, Al-Quran kita dah belajar kan apa maksud Al-Quran? Al-Quran ini ialah kalamullah.
Maknanya kata-kata Allah yang disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Okey, yang disampaikan dalam bahasa Arab. Okey, as-sunnah. Apa dia maksud sunnah? Yang kedua. Okey, sumber ilmu akhlak yang kedua ialah as-sunnah. As-sunnah ini maksudnya ialah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada perkataan apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, sifat-sifat Nabi, ciri-ciri fizikal Nabi, cara hidup Nabi. Itu semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita panggil sebagai sunnah. Okey, yang ketiga, ijma'. Okey, alif, jim, mim, alif, ain. Ijma'. Apa maksud ijma'? Ijma' ialah kata sepakat para ulama' dalam menentukan sesuatu hukum berlandaskan apa? Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah jugalah ijma' ni. Okey. Dan yang keempat ialah qiyas. Apakah maksud qiyas? Qiyas ialah menyamakan masalah yang tak dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran, yang tidak dijelaskan hukumnya dalam hadis ataupun pada ijma'. Tetapi telah disamakan sesuatu masalah itu kerana keduanya mempunyai persamaan pada sebab ataupun hukum. Ataupun lebih mudah Ustazah berikan contoh. Qiyas ini ialah seperti pengharaman arak. Okey, arak tu hukumnya adalah haram. Kan tidak dibenarkan, haram sama sekali. Begitu juga dengan penggunaan ataupun penyalahgunaan dadah. Okey, jadi dadah ni tak ada lagi masa zaman sebelum ni. Jadinya bila dadah ni dah wujud pada zaman sekarang ni, maka dadah tu dikiaskan hukumnya sebagai haram. Kenapa? Sebab kerana pada sebabnya ialah dia benda yang memabukkan. Dan hukumnya apa? Hukumnya sama seperti arak, iaitu haram. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada sumber ilmu akhlak. Okey, sumber ilmu akhlak. Okey, dinyatakan di sini sebagai pengukuhan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau, iaitu Muhammad SAW, mempunyai akhlak yang amat mulia. Nabi Muhammad ni adalah sebagai idola kita. Dialah yang mempunyai akhlak yang paling mulia. Kalau kita rasa kita bagus, ada orang lain yang lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, hadis yang kedua pula. Okey, hadis yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Yang maksudnya ialah sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, ni maksudnya Nabi Muhammad lah. Diutuskan Nabi ni untuk supaya sempurnakan akhlak yang mulia. Tunjukkan contoh tauladan akhlak yang mulia. Okey, baiklah, dekat sini kenapa Ustazah tunjukkan buah oren sangkuit ni? Okey, Ustazah nak ceritakan satu cerita ringkas yang menunjukkan bahawa mulianya akhlak Nabi Muhammad ni. Iaitu apa dia? Dalam satu kisah di mana sedang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat duduk, maka datanglah seorang wanita Yahudi dan dia datang membawakan beberapa biji buah limau dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi pun ambil lah buah tu. Nabi makan. Tak ada masalah pun Nabi ambil. Baca bismillah semua, Nabi makan. Tapi Nabi makan seorang diri. Nabi tak ajak pun kawan-kawan Nabi yang ada dekat situ. Okey. Jadi kawan-kawan yang lain ni tengok macam teringin jugalah agaknya kan. Sedap makan sorang-sorang je, tak ajak pun. Okey, jadi selepas dan Nabi pun beritahulah terima kasih kepada wanita tersebut. Terima kasih berikan buah. Okey. Okey, jadi selepas wanita itu pergi, maka para sahabat ni pun tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu ambil buah tu, kamu makan dan kamu tak berikan kepada kami semua ni?" Jadi Nabi kata apa? Nabi cakap, okey, ni Ustazah ringkaskan je lah kan cerita dia. Okey, Nabi kata, kalau aku berikan buah ini, nescaya kamu akan berkata yang buruk tentang wanita tersebut. Kenapa? Sebabnya buah tu sebenarnya tak manis pun. Buah tu sebenarnya rasanya masam. Jadi Nabi ni akhlak dia mulianya, dia jaga akhlak dia dan dia menjaga hati dan pandangan pada para sahabat ni. Maknanya dia tak nak kalau sahabat makan, mungkin sahabat akan kata yang tak baik pada wanita tersebut. Kan? Jadi tapi Nabi ni betapa hebatnya akhlak dia. Dia makan sorang-sorang dengan tujuan supaya
untuk menjaga hati wanita tersebut. Okey, itulah salah satu contoh cerita tentang mulianya akhlak Nabi. Sebenarnya banyak lagi. Okey, seterusnya. Okey, kita uji minda. Okey, uji minda pada hari ini. Pengertian akhlak pada bahasa. Siapa ingat tadi ada 3 Ustazah terangkan. Okey, apa dia? Dia pusing-pusing tu. Sekali lagi. Iaitu perangai, tingkah laku dan tabiat. Okey. Seterusnya, pengertian akhlak dari segi istilah. Okey. Yang pertama, iaitu keadaan yang terdapat dalam jiwa yang menghasilkan tingkah laku dengan mudah tanpa perlu pemikiran. Maknanya benda tu dia secara semula jadi, dia secara fitrah. Kalau dalam jiwa kita baik, maka dia akan menghasilkan tingkah laku yang baik. Okey, perangai yang baik. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ada gambar apa tu? Al-Quran. Yang kedua, ada Sahih Bukhari Muslim, Tahrish dan Syarah Hadis. Ini kitab hadis kitab hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yang ketiga ni ada metodologi jawapan ni adalah gambar-gambar para ulama. Dan yang keempat ini adalah penjelasan tentang kias. Apa soalannya? Okey, sumber ilmu akhlak. Apakah dia sumber ilmu akhlak? Ada 4 tadi. Iaitu yang pertama Al-Quran. Okey, Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua ni dia kitab Bukhari Muslim, As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ni kata sepakat para ulama'. Dan yang keempat adalah kias. Okey, kias ini maksudnya apa? Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas, tapi telah diterangkan dengan sesuatu hukum disandarkan dengan persamaan pada sebab ataupun hukum yang lain. Okey. Ustazah harap semuanya jelas. Okey, baiklah. Sekian dulu untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang ilmu akhlak, pengertian akhlak dari segi bahasa, dari segi istilah dan sumber ilmu akhlak. Sekian, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.